Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua ibu bapa. Ah, Hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara kita menggunakan template ilmu PDPR SKPS bagi tahun 2021. Banyak persoalan yang timbul kepada semua ibu bapa. Antaranya macam contohnya, "Cikgu, handphone saya cuma satu, anak saya ramai. Jadi saya tidak boleh ikuti kelas sebab yang lain pun mau ada kelas." Okey, itu salah satu. Yang kedua, "Cikgu, tidak boleh ke modul kalau kita print. Kalau kita print lepas tu bagi di pondok pengawal kah contohnya." Okey, itu pun salah satu. Jadi napa, nanti saya akan terangkan, eee, bagaimana kebaikan site ini kepada semua ibu bapa. Sekejap ya. Okey, semua ibu bapa nampak, site template ilmu PDPR. Okey, macam yang ibu bapa dapat, contohnya daripada sini, ibu bapa dapat satulah, apa ni, mesej dalam WhatsApp yang daripada guru-guru yang meminta untuk semua ibu bapa klik untuk mendapatkan modul, dia cakap dalam site. Ini salah satu contoh mesej. Satu lagi contoh mesej dalam bentuk begini. Dia bagi je di sini site ni. Okey. Apa yang perlu tuan puan buat, tuan puan klik di sini. Okey, bila sudah klik, dia akan mengarahkan pautan kepada template ilmu PDPR 2021 bagi SKPS. Okey, di sini banyak dalam interface bagi template ilmu ni, dia pertama adalah sini sikit ucapan daripada unit pengurusan. Lepas tu kita ada pendahuluan, boleh klik sini begitu. Lepas tu ada jadual waktu PDPR yang telah yang di-sharingkan. Okey, saya ingin saya nyatakan di sini, jadual waktu ini hanya bersifat sebagai kaunter hikmat bantu kepada murid yang ingin mengemukakan sebarang persoalan untuk modul. Bukannya kita khususkan contohnya pada hari Isnin bagi tahap satu matematik. Mesti hari itu juga matematik siap. Hari itu juga kita belajar matematik. Tidak. Ini adalah jadual khusus untuk guru. Kita kesian kadang-kadang guru ni daripada Isnin sampai Ahad menerima apa ni, mesej daripada murid bertanyakan soalan. Kalau seorang dua tu kita tidak masalah. Kita faham ibu bapa yang sibuk. Tapi macam mana pun, kadang-kadang bila seorang cikgu, contoh seorang cikgu dalam kelas tahun 3 dia ada untuk mengajar BM, dia ada 3 kelas. Satu kelas lebih kurang 38 orang, lebih kurang 40 lah kita kita kira, lebih kurang 120 orang akan mesej dia, tanya soalan yang sama. Jadi itu, menjadi satu, apa ni, masalah lah. Cikgu-cikgu ni pun dorang ada dorang punya timing untuk bersama keluarga. Okey. Jadi kalau kita tengok sini 8 hingga 9 pagi untuk matematik. Jadi modul tu sudah dimuat naik hari Ahad sebelum bermulanya minggu seterusnya. Contohnya macam ni, minggu hari ni hari Sabtu, saya buat, rakaman ni pada hari Sabtu, 23 hari bulan. Jadi pada hari Isnin nanti, 25 hari bulan, semua modul PDPR akan dimuat naik oleh guru-guru. Jadi kepada yang ada kelebihan internet, yang ada data lebih, bolehlah apa ni, tengok modul yang berada di dalam template ini. Jadi mana-mana yang tidak faham, ini jadual inilah tempat mereka bertanya. Okey, contoh untuk matematik, mana persoalan mengenai matematik, time ni lah WhatsApp. Cikgu-cikgu tu sudah bersedia di depan handphone ataupun laptop, menantikan pertanyaan daripada murid-murid semua.
Okey, okey. Dalam sini kita ada pautan, modul. Di sinilah yang kita akan dapat semua modul yang telah dimuat naik. Okey, selesai kita membuat modul, kita akan pergi borang pengesahan penglibatan murid. Borang pengesahan penglibatan murid hanya diisi pada hujung minggu, iaitu bermula Jumaat hingga Ahad tengah malam. Faham, eh? Dia pagi Isnin. Kalau di sini kita bagi hingga pagi Isnin lah, sebelum pukul 8 lah. Sebab kita mau tahu juga adakah murid ni dia respon kita. Adakah kadang-kadang cikgu rasa macam syok sendiri bila kita bagi modul, kita tidak tahu adakah murid buat, adakah murid tak buat, kan? Jadi kita tidak tahu responnya. Jadi kita minta respon itu dalam sini sahaja. Jadi kita sekarang kita elakkan, kita faham ada ibu bapa yang ada anaknya sekolah menengah, ada yang sekolah lain, ada yang sekolah sini, dia sekolah sana, sekolah sini. Jadi bila timing tu, saya akan terangkan, timing di sini, cikgu macam mana ni anak saya di sekolah menengah pun pukul 8 hingga pukul 9. Okey, itulah yang kita cuba selesaikan menggunakan template ilmu ini. Jadi maksudnya pukul 8 hingga 9 hanya hikmat kaunter bantu. Kaunter hikmat bantu kepada murid. Ini boleh diakses pada bila-bila masa. Contohnya, bila tuan hari ini bekerja pagi, pukul 8, pukul 5 petang baru balik. Jadi handphone tu hanya tuan yang ada. Jadi bila balik baru anak boleh pakai. Jadi time itulah rehat dulu, balik rumah rehat, mandi, sembahyang maghrib, makan selesai pukul 8 mula baru bagi handphone, pup, suruh diorang tengok modul apa yang ada hari ini. Ataupun modul yang diorang tertinggal semalam. Jadi modul ni boleh diakses pada bila-bila masa. Tengok bila kita tekan dia di sini, modul ni, dia akan membawa kita kepada sini. Jadi dalam modul ni, di dalam sini, sudah saya bahagikan kepada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 5, 6 sampai ke pemulihan khas dan prasekolah. Unit bimbingan konseling dan unit kokom. Semua ada di dalam sini. Okey, kadang-kadang cikgu ada modul yang belum diupload. Kita faham. Jadi kadang-kadang ada cikgu mungkin terlupa, dia lupa upload. Jadi time tu kita akan cuma bagi tahu je, cikgu modul PJ belum upload untuk tahun 2. Okey, nampak. Kita akan cari guru PJ, kita suruh dia upload. Kita suruh upload ni muat naik lah. Okey, contohnya macam sekarang untuk tahun 2 lah dulu. Tahun 2, kalau ikut minggu lepas, kita bermula hari Rabu, sepatutnya modul untuk BM, PJ, PKS, lepas tu Sains, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral sudah berada di dalam template. Contohnya macam sini, tahun 2. Okey, kita ambil contoh, kita ambil pendidikan Islam lah. Okey, pendidikan Islam. Okey. Ada dua folder di sini, tahun 2020 dan 2021. Suka saya ingatkan di sini kepada semua guru, kepada semua ibu bapa yang tahun 2 ke atas ni diorang sudah sedia familiar lah dengan template ilmu ni. Cuma ibu bapa tahun 1 mungkin dia rasa mungkin baru. Jadi dia tertanya-tanya kenapa ada folder tahun 2020. Okey. Tahun 2020 ni saya tidak akan delete sebab dia kalau mana-manalah murid kita yang ingin membuat revision, orang panggil apa ni ulang kaji tahun lepas, pelajaran tahun lepas masih boleh tengok. Okey, nampak. Sekarang kita concentrate kepada tahun 2021. Tengok sini, 2021 sudah diupload untuk minggu pertama daripada 20 hingga 22 Januari. Kita ada modul di sini, tengok. Modul ni ada dalam dua bentuk lagi kami bagi. Satu modul yang berbentuk Word, satu modul yang berbentuk PDF. Kadang-kadang kita faham, ada ibu bapa yang susah kalau membuka dengan PDF ni. Ada yang membuka dengan Words. Jadi kalau tuan-puan menggunakan handphone, ada yang bertanya, "Cikgu, mau beli laptop lah supaya anak saya boleh belajar." Tidak perlu. Menggunakan handphone sekarang ni, menggunakan handphone yang berbentuk Android. Macam saya sendiri pun handphone saya pun harga 230 je. 200 hingga 300 je handphone saya Redmi. Itu pun handphone yang lama. InsyaAllah boleh, tiada masalah.
Gunakanlah handphone. Okey, satu lagi, "Cikgu, macam mana kalau saya mau bolehkah kita bagi dalam grup saya dalam grup je apa ni, modul ni?" Kena diingat kita untuk tahap satu kita ada 12 subjek, tahap 2 kita ada 14 subjek. Sekiranya 14 subjek dimuat naik, sekali lagi dengan dia punya modul, dia punya arahan tugasan, dengan ni apa ni semua, kalaulah handphone tuan yang cuma ada 4 GB, InsyaAllah terpaksa delete tiap-tiap hari. Sebab kita memberi laluan lagi untuk besok. Sebab kita punya memory phone akan full kalau sekiranya kita bagi modul ni kepada dalam grup WhatsApp. Itu sebabnya tujuan kita bagi template ilmu ni. Lagi satu, bila template ilmu, saya ingin nyatakan di sini, bila kita double klik je modul ini, dia belum download. Jadi kalau siapa yang tidak mempunyai data yang cukup, cukuplah klik, dia akan keluar begini. Lepas tu mana-mana murid yang mempunyai mana murid yang dah ada printer, janganlah print. Mana-mana soalan yang ada di sini kita bagi lihat nota, kita bagi nota. Jap. Okey. Macam contohnya di sini, ini adalah satu ni. Nak apa? Salin je ni dalam kertas. Salin saja. Salin jawapan terus pun apa? Yang ini dalam bentuk agama ni macam ni terpaksa salin lah. Macam mana kita mau buat jawapan kan? Buat ini sahaja. Lepas tu kalau rasa macam contoh macam sini kan, kita ada buku teks yang di-share-kan. Ini ada link buku teks. Kita boleh klik di sini. Kalau siapa yang mempunyai kelebihan sedikit internet. Lepas tu kalau mau rujuk YouTube, boleh rujuk YouTube. Tapi macam mana pun, ada dibagikan nota rujukan. Ini untuk pemahaman lebih. Boleh tengok YouTube. Kalau tiada pun kita ada nota, tengok di sini. Diorang bagi nota. Jadi macam mana cara kita untuk membuat? Macam ini contoh, sebut dan suaikan. Kenali sifat-sifat Allah, sebut dan suaikan. Jadi suaikan saja. Jadi inilah yang ini pun alhamdulillah bila murid-murid ni buat dalam satu kertas ataupun siap-siap buat dalam satu kertas, lepas tu filekan. Ingat, dalam membuat contohnya macam ini, dia kena tuan-tuan kena bagi dorang, ajar dorang organize diri. Contohnya macam di sini. Okey, modul tadi contoh di sini saya klik dulu Modul PDPR Pendidikan Islam tahun 2 bagi minggu 1, 20 hingga 22 Januari. Supaya senang guru tu nanti bila dia dia bila dia semak dia tahu ini untuk modul apa, ini untuk modul apa. Okey. Okey, saya sambung balik. Bila kita double klik, dia belum download kecuali tuan-tuan tekan di sini, nampak? Ini. Tekan sini baru dia akan pergi download. Tengok. Baru dia pergi download. Jadi kalau ndak tekan dia ndak download. Jadi dia masih lagi menggunakan link di sini, tuan-tuan boleh tengok. Jadi kepada yang mempunyai masalah internet tu, tak ada masalah lah sebenarnya. Klik saja, dia akan jadi begini. Okey, dan tuan-puan, puan-puan, saya nyatakan di sini, menggunakan template site ni, dia tidak makan kita punya kuota internet dengan banyak. Sehari kalau double klik saya kepada template ni, paling-paling kuat pun dia makan 30 hingga 50 MB sahaja. MB megabyte bukannya gigabyte. MB, 50 MB. Lagi besar daripada saiz YouTube. YouTube pun paling besar saiz kadang-kadang ada yang 40 MB, 70 MB, itu pun paling besar lah YouTube. Itulah kita suka menggunakan YouTube sebab YouTube ni dia tidak menggunakan data yang banyak. Kecualilah 1 gig peruntukan kerajaan yang dibagi kepada semua penduduk Malaysia, yang dibagi 1 gig sehari itu digunakan untuk download game. Download game yang bersaiz besar. Suka saya nyatakan di sini, bila anak tuan-puan main game, contohnya Roblox game tu, itu makan makan data yang banyak. Okey. Template ini tidak makan data yang banyak. Okey, nampak sana? Okey. Macam mana ni? Saya akan balik lagi kepada sini. Okey, nampak. Jadi template ini contohlah tuan-puan dalam seminggu tu pun pergi kursus. Nak apa pergi kursus? Anak saya dah belajar ni. Nak apa? Hari Sabtu, hari Jumaat malam tu tuan balik daripada kursus, bagi
Suruh dorang tengok. Contoh anak tuan berada di tahun 3. Okey, tahun 3. Jadi okey, semua modul di dalam sini ada sudah, mengikut minggu. Contohnya macam kita tengok sini ya, bahasa Arab kita tengok bahasa Arab pada tahun 2020, tengok. Semua modul mengikut tarikh sudah terdapat di dalam folder ini. Jadi anytime. Okey, anak saya belum buat 2 hingga 6. Anak saya belum buat 7 hingga 11 ni. Jadi semua ni ada di dalam sini. Jangan risau, dia ndak akan hilang. Okey? Alright. Jadi, kita balik kepada sini. Okey, bila selesai tugasan, contohnya macam ini tadi, PDPR modul, selesai sudah contohnya macam tahun 5, selesai sudah semua ni, modul ni sudah dibuat, selesailah semua, barulah kita pada hari Jumaat malam, bermula Jumaat malam hinggalah ke Isnin pagi, barulah isi borang pengesahan penglibatan murid. Okey, saya faham pada minggu pertama ini, borang ini sentiasa berubah, banyak perubahan, ada pergi sini, pergi sana, kacau, terkacau kan. Sebab saya sudah buka sharing hari itu. Jadi hari ini semalam saya sudah tutup sharing, jadi mana-mana siapa yang tersilap, ah, sudah akan berubah, borang ini, okey. Contoh anak saya, tuan, anak saya ada di tahap 1, ada anak saya di tahap 2. Isi satu-satu borang, tuan. Biarlah, ini untuk supaya tujuan utamanya bila guru nampak, "Oh, si Ali ni dia ndak dapat ikut PDPR hari itu. Memang betul-betul masalah lah dia. Handphone pun pecah, ndak ada apa-apa, langsung mau belajar." Jadi sekiranya kami detect ataupun kami kenal pasti, oh murid ni langsung dah pernah ikut PDPR. Jadi kami ada intervensi kami sendiri. Bila PKP ini tamat, kita sekolah bersemuka, jadi kami akan concentrate kepada Ali. Oh, Ali dia tidak pernah ikut. Okey? Jadi kami akan bagi dia pembelajaran tu secara sisipan. Okey, kami akan ajar dia sikit-sikit dari mula. Dia ndak macam kawan yang lain lah. Kawan lain kan yang ikut PDPR dengan aktif tu, kami sudah boleh move on. Kami sudah boleh bagi tajuk baru. Tapi kepada kawan ni macam si Ali ni tadi yang tidak ikut ni, kami terpaksalah. Kami terpaksa slow bagi dia daripada awal sikit, bagi dia penerangan sikit pelajaran yang dia tertinggal semasa PDPR, lepas tu baru kami boleh forward dia yang mata pelajaran yang lain, okey. Macam ni contoh, okey, anak saya yang di tahap 1, saya ada 2 anak lah contoh, anak saya di tahun 3 seorang, seorang di tahun 5. Jadi saya isi dulu anak tahun 3. Kenapa? Okey, next, tahap 1 bila kita tekan dia akan membawa tuan-tuan kepada di sini. Jadi isilah nama anak murid tu, dia kelas mana, lepas tu contoh bahasa Melayu hari tu selesai. Tapi matematik, alamak saya tidak terbuat pula, belum selesai. Jadi at least kita tahu, oh budak murid ni untuk minggu ni dia matematik dia ndak ikut. Jadi kita tahu dia subjek mana dia yang ndak buat. Okay, tapi saya nasihatkan buatlah tuan tuan puan-puan, buatlah, suruhlah anak-anak tu buat semua. Jadi nanti bila bersemuka kami boleh sudah move on. Kita ndak ketinggalan jauh dengan silibus yang telah diberikan oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi saya nasihatkan buatlah. Okey, bila di sini selesai, belum selesai ini biasa, tidak berkenaan ni apa tuan? Okey, tidak berkenaan ini untuk bahasa Arab dan bahasa Cina. Ada anak kita yang ambil bahasa Arab, kita klik dia di selesailah. Tapi bila dia bahasa Cina, tidak berkenaan lah. Sebab dia bukan ambil bahasa Cina. Okey, faham? Okey, kalau anak tuan-puan di tahap 2, tekanlah tahap 2. Eh, isi satu-satulah, tuan anak saya 5 orang. Terpaksalah tuan, minta maaf sebab kami terpaksa mesti nama seorang-seorang. Okey? So kita perlukan nama di sini. Sebab ni nanti kita ada satu analisis daripada borang ini. Nanti ini analisis di peringkat kami lah. Okey, faham Okey. Di dalam sini pun banyak juga ruangan informasi pelaksanaan kurikulum, kit program transisi tahun 1. Hari itu kita ada buat penataran. 1,093 orang murid jumlahnya yang berada di SK Pekan 1. 1,093 orang murid Hari itu yang ikut penataran tahun 1 cuma 100 orang. Okey. Alright. Jadi di sini kita ada ruangan informasi, banyaklah yang berlaku di sini. Banyaklah yang kami sharingkan. Kita ada perpustakaan maya kepada yang ibu bapa yang mahu anak dorang membaca, banyak bahan bacaan di sini
Oke, Wall of Fame SK Pekanbaru nih, ini apa yang terjadi di Pekanbaru lah kami akan muat naik ke dalam site sini. Oke, kalau tuan-tuan puan nampak di sini program titipan kasih. Program titipan kasih ini adalah program yang menggantikan hari Isnin. Kita dapat juga hari itu maklum balas dari ibu bapa. Kenapa kita ndak buat hari modul PDPR yang pertama nih, ajar dorang balik menyanyi lagu sekolah, ajar lagi balik lagu negaraku, tata tertib dalam perhimpunan, supaya dorang dah lupa. Memang ada, di dalam program titipan kasih, inilah program titipan kasih yang akan menggantikan hari perhimpunan. Cuma ini dalam berbentuk maya. Jadi kita setiap minggu ada program titipan kasih, ucapan-ucapan ataupun daripada yang bermula daripada guru besar, selepas guru besar baru balik kepada saya, GPK pentadbiran, PK 1 lah. Lepas tu guru penolong HEM, guru penolong Kokom, lepas tu PPKI pun ada. Okey, cukup 4 orang, balik lagi kepada guru besar. Pada tahun lepas je kita sudah buat sampai siri 9. Itu je yang sempat. Okey. Alright. Jadi kalau tengok di atas kali ni link buku teks dalam bentuk flip. Yang ini akan di-sharingkan lah. Saya rasa ada guru-guru saya sudah share. Uh, Link apa ni dalam bentuk flip. Bentuk flip ni maksudnya kita ndak perlu download lah buku teks. Kita klik saja link tu, dia akan keluar dalam bentuk buku. Jadi ndak apa ni, tapi itulah setiap kali memerlukan internet lah. Cuma tidak memerlukan data yang banyak. Tapi dia boleh menyelamatkan apa ni memori handphone tuan-puan lah, ndak perlu download tu buku teks. Sebab buku teks ni insyaallah akan diberikan dalam masa yang terdekat juga. Okey. Buat masa sekarang ni KPM belum dapat bagi dulu buku teks tu. Mungkin ada sebab tertentulah. Kami ni cuma menunggu arahan. Arahan dorang cakap boleh bagi buku teks, kami bagi. Kalau ndak boleh bagi, kami tunggu. Okey, faham Jadi sampai di situ sajalah penerangan saya pada pagi ini. Jadi saya harap ibu bapa faham salah satu punca utama kenapa kita tidak bagi apa ni modul dalam bentuk bercetak. Kita ada 1093 orang murid. Okey, nampak sini Nanti saya akan sharingkan juga template ni lah. Okey, ini antara persoalan-persoalan yang nanti tuan-tuan akan nampak lah. Okey, okey ni. Okey, kita ada 1093 orang murid. Jadi contohnya modul untuk subjek BM, modul untuk BM ni paling sikit pun 5 lembar. Ini saya kira yang paling sikit sudah ni, 5 lembar. Jadi kalau 5 lembar ni, kalau kita darabkan dengan 1093 orang murid, jumlahnya ialah 5.465 muka surat. Bagi satu modul untuk modul BM saja. Daripada daripada prasekolah sampai ke tahun 6 dan termasuk PPKI semua kelas PPKI. Jadi inilah 5.465 untuk satu modul saja, untuk satu subjek. Jadi kalau kita untuk ke semua subjek, jumlahnya 5.465 muka surat tadi, kita akan darab dengan 12 subjek. Ini 12 subjek tahap 1, tahap 2, 14 subjek. Tapi saya ambil juga yang minimum 12 subjek. Jadi jumlah muka surat seminggu yang perlu dicetak adalah 65.560 muka surat. Jadi ini menjadi masalah kepada kami lah. Jadi kalaulah saya cakap, saya ilhamkan dia dalam bentuk kos, dari segi kos. Paling murah di Labuan kita dapat 5 sen satu kertas. Jadi 65.560 tadi kita darab dengan 5 sen, kita memerlukan lebih kurang RM3.265 seminggu. Ini adalah kos yang perlu ditanggung dalam seminggu. Faham Jadi itulah sebabnya kenapa SKPS bukan macam sekolah yang lain. Sekolah sana kenapa cikgu? Ada juga modul bercetak dorang bagi. Kita jangan samakan sekolah Pekan 1 dengan sekolah lain Sebab sekolah Pekan 1 adalah sekolah yang paling ramai murid bagi sekolah rendah di wilayah Persekutuan Labuan. Kalau kita pergi sekolah-sekolah lain, jumlah muridnya tidaklah seramai murid yang berada di SK Pekan 1. 1,993 orang murid
berada di Pekan 1. Kalau contoh sekolah lain, contohnya macam Saint Anne, dorang kalau dorang bagi modul bercetak, kenapa Saint Anne bagi modul bercetak, Cigu? Dorang murid dorang tak ramai. Lagi satu, mungkin dorang punya PIBG itu kuat. Ibu bapa semua sehati sanggup bayar kos. Yang ini kos ni kalau kita putus di luar ya tuan-tuan. Tapi kalau kita mau buat satu kos, buat ada juga ibu bapa cakap sanggup mau bayar bayar. Biar kita dapat cetak begitu. Itu akan terjadi begini. Tahun lepas ada seorang guru saya sanggup dia print sendiri dengan kos dia sendiri, dia print modul. Tapi apa yang terjadi modul bila saya tengok yang berlaku tahun lepas, modul berlaku lambakan. Banyaknya modul yang belum diambil di pondok pengawal oleh ibu bapa. Begitunya saya rasa sedih melihat modul yang begitu banyak masih belum diambil. Jadi saya mau, ibu bapa fahamlah, itulah tujuan utama kita, kenapa kita buat template ni. Jadi jangan, ibu bapa rasa nanti macam kita ni dari segi ekonomi tuan-puan, kita ada kos lepas, kita ada kos lepas. Ini adalah kos lepas yang terpaksa kami buat. Kami lepaskan modul bercetak. Kami nak akan buat modul bercetak. Sebabnya antara isu-isunya itulah isu utamanya dari segi kos, dari segi pembaziran. Lagi satu kita nak mau kita elakkanlah bila kita walaupun kita buat bagi berjadual. Okey, tahun 1 hari ni ambil modul matematik. Kita bagi itu pun akan menyebabkan berlakunya boleh menimbulkan satu kluster. Kita ada terjadi satu kes bila kita mengembalikan buku teks. Buku teks saya tak pastilah kes ni berlaku di Labuan ataupun di luar, tapi ini adalah kes yang diceritakan oleh KPM. Ah, Bila diorang membuat pemulangan buku teks, berlaku satu kluster di sana. Waktu tu ada salah seorang daripada parents yang tak sedar dirinya positif, dia telah datang ke sekolah, dia bersembang dengan guru tu, dia bagi balik, guru tu secara tak langsung pun sudah positif. Jadi guru ni yang guru yang telah ndak sedar dirinya positif, datang lagi ibu bapa lain, datang lagi ibu bapa lain, datang lagi ibu bapa lain. Jadi itu yang merisaukan kita. Okey, sekarang ni macam contoh kita GAT lah. Bila GAT ni salah satu daripada contohnya bila kita bagi modul secara bercetak, kita bagi di sana, datanglah seorang ibu bapa yang dah sedar. Dia pun tak sedar, kita faham kadang-kadang COVID-19 ni kita ndak tahu yang kita ada COVID pun sebenarnya. Kesian kan? Jadi bila dia bagi sebab dia mempunyai imuniti yang kuat. Jadi dia datang. Dia kita cerita dengan dengan pengawal, pengawal ambil walaupun kita jaga jarak penjarakan, tapi orang-orang kun fayakun, bila Allah cakap jadi jadilah. Jadi bila sekiranya dia datang situ walaupun dia kurang bercakap, tiba-tiba Allah cakap kun fayakun, pengawal pun terkena. Jadi pengawal kena, ibu bapa lain datang, ibu bapa lain datang, ibu bapa lain datang. Andai kata ada ibu bapa yang datang itu mempunyai imunisasi yang rendah, kesian sangat. Okey, itu antara salah satunya lah. Okey, saya nak lebar panjang lagi. Itulah yang yang sebab utama site PDPR ni diwujudkan. Bukan kita mau nampak kelas, sekolah kita nampak hebat. Tidak. Tujuan utama kami pertama adalah apa ilmu yang hendak disampaikan kepada murid itu mencapai objektif. Itulah tujuan utama kami. Kami tidak mau bukan tujuan kita, oh sekolah Pekan 1 hebat, ada site sekolah lain pakai modul. Tidak, kita tidak mau itu. Kita tidak mau semua tu. Tujuan utama kita, kita mau apa yang kita mau ajar tu, apa yang kita mau bagi kepada murid tu sampai. Yang penting tu pembelajaran berterusan. Kita tidak mau anak-anak kita, anak-anak didik kita ni, inilah anak-anak didik ni nanti yang bakal mengganti kita bila kita tua nanti. Jadi kita mau menghasilkan murid yang betul-betul berkualiti. Jadi bila kita begitu bermulanya daripada prasekolah. Jadi itulah sebabnya kami di Pekan 1, saya sebagai guru penolong kanan bahagian kurikulum uh, betul-betul betul-betul committed untuk ini.
Kami mahu nanti anak-anak kita ni lah yang akan bakal mengganti kita mentadbir negara pada suatu masa nanti. Jadi kita tidak mau melahirkan golongan yang kurang bijak. Kita mau melahirkan golongan yang betul-betul bijak. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.